Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang kebajikan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Yuliana binti Abdul Hamid dari Kumpulan M, Pengurusan Co-Curriculum CMP 2011. Nama pensyarah saya ialah Dr. Nur Saidatina binti Cik Rozubi. Program saya adalah Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Maklumat dengan kepujian. Kebajikan dapat meningkatkan kualiti kehidupan dari segi fizikal, mental, emosi, kerohanian dan keperluan ekonomi seperti keperluan asasi, keperluan perkembangan diri dan keperluan kesempurnaan diri. Kebajikan juga dapat menjaga kepentingan masyarakat dan membangunkan sumber manusia dengan membantu golongan yang kurang bernasib baik, golongan wanita dan kanak-kanak. Sebagai contoh, organisasi kebajikan dapat menyediakan keselamatan dan perlindungan yang selamat serta menjaga kesihatan mereka. Objektif yang dapat daripada organisasi kebajikan adalah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam penyampaian perkhidmatan kebajikan kepada para pelajar. Kebajikan juga dapat meningkatkan prestasi, produktiviti dan daya inovasi dalam diri seseorang pelajar. Program yang dapat dilaksanakan oleh organisasi kebajikan adalah program Hikmat Bantuan di Rumah Home Help Service. Hal ini dapat menyemarakkan perkembangan integrasi sosial di kalangan pelajar secara holistik dan bekerjasama dalam satu kumpulan. Yang kedua adalah lawatan ke rumah anak-anak yatim. Hal ini dapat menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental yang sihat dalam suasana kekeluargaan yang harmoni. Yang ketiga adalah lawatan dan sumbangan kepada orang yang kurang berkemampuan. Organisasi kebajikan dapat menyediakan dan membantu dalam pelbagai bentuk sumbangan yang tetap dan produktif untuk meningkatkan taraf ekonomi kehidupan. Aktiviti yang dapat dilaksanakan oleh organisasi kebajikan adalah aktiviti gotong royong. Aktiviti ini dapat melaksanakan pembahagian tugas dalam beberapa kumpulan dalam mengemas dan membersihkan halaman persekitaran di kawasan yang kotor dan mudah tercemar. Kebaikan yang dapat dalam aktiviti ini adalah dapat mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang telah dilaksanakan. Contohnya, menyapu sampah, mengelap tingkap, mengecat dinding dan mencuci kawasan yang mudah tercemar dan kotor. Yang kedua, aktiviti kebajikan adalah aktiviti beriadah. Aktiviti ini dapat memberikan kecergasan minda seseorang yang memastikan kesihatan diri terjamin dan tidak mengalami stres dalam pembelajaran. Hal ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan menambahkan nilai kekitaan antara satu sama lain dalam menjalankan sesuatu aktiviti. Sebagai contoh, aktiviti senam aerobik, zumba dan berjoging. Seterusnya, aktiviti yang dapat dilaksanakan oleh organisasi kebajikan adalah sumbangan dalam pelbagai perkhidmatan kepada pelajar. Organisasi kebajikan dapat menyumbangkan keperluan sumber manusia yang digunakan dalam kehidupan seharian, sebagai contoh keperluan asas iaitu makanan, minuman, tempat perlindungan dan barang-barang keperluan yang lain. Organisasi kebajikan juga dapat menyumbangkan kemudahan infrastruktur di persekitaran kolej atau sekolah, sebagai contoh bilik kuliah yang selesa, kemudahan pengangkutan dan hospital yang mudah mendapatkan rawatan apabila perlu. Akhir sekali adalah aktiviti kesukarelawanan. Segelintir rakyat Malaysia giat melakukan aktiviti kebajikan kerana semangat kesukarelawan dan jati diri dalam membantu golongan yang kurang bernasib baik. Namun, rakyat Malaysia perlu diberi perhatian yang sewajarnya dalam pendedahan dan sokongan bagi memastikan masyarakat yang bertanggungjawab dalam melaksanakan aktiviti secara sukarela. Memandangkan negara kita yang sedang melanda COVID-19, masyarakat perlu memberi sumbangan dalam pelbagai bentuk untuk memudahkan urusan para barisan hadapan seperti
polis, doktor, jururawat, askar dan lain-lain. Antara sumbangan yang dapat diberikan kepada mereka adalah tenaga fizikal, makanan, bentuk kewangan,